Cinta terhadap negara adalah suatu sikap atau perasaan yang mendalam terhadap tanah air, masyarakat, budaya, sejarah dan nilai-nilai yang membentuk identiti nasional. Sikap cinta akan negara akan membawa beberapa manfaat yang penting demi kesejahteraan negara dan rakyat. Dalam projek ini, kami akan menerangkan kepelbagaian etnik di Pulau Borneo, terutamanya Sabah dan Sarawak. Negeri-negeri di Borneo mempunyai budaya, tradisi dan sejarah tersendirinya yang patut dihargai dan diambil tahu oleh semua masyarakat Malaysia supaya kita dapat memahami dan memelihara identiti dan budaya yang membentuk identiti nasional. Borneo merupakan salah satu pulau yang wujud di Asia Tenggara. Ia mempunyai keluasan sebanyak 748,168 km persegi, menjadikannya pulau ketiga terbesar di dunia. Pulau Borneo ini dikongsi oleh 3 negara yang berbeza, iaitu Brunei, Indonesia dan Malaysia. Sabah dan Sarawak mempunyai pelbagai suku dan etnik seperti Kadazan Duzun, Iban, Murut, Kenyah, Penan dan orang Bajau. Dalam Malaysia, terutamanya di Pulau Borneo, terdapat 2 negeri yang wujud di sana, iaitu Sabah, Sarawak dan bersama dengan wilayah Persekutuan Labuan. Sabah sebelumnya, yang juga dikenali sebagai negeri di bawah Bayu, adalah sebuah negeri di Malaysia yang terletak di sebelah pulau utara Borneo. Ibu negaranya adalah Kota Kinabalu. Sabah dijajah oleh Kesultanan Brunei sebelum abad ke-19. Pada tahun 1888, Sabah menjadi sebahagian daripada Kerajaan British di bawah nama Protektorat Borneo Utara. Sarawak pula dikenali sebagai Bumi Kenyalang, terletak di bahagian barat Laut Borneo. Ibu negaranya adalah Kuching. Ia merupakan negeri terbesar di Malaysia. Sebelum kedatangan penjajah, Sarawak juga merupakan sebahagian daripada Kerajaan Kesultanan Brunei dan dihuni oleh suku asli yang kebanyakannya terdiri daripada orang Dayak. Pada abad ke-19, Sir James Brooke ataupun Raja Brooke, seorang tentera British, mula menjajah negeri Sarawak. Keluarga Sir James Brooke menjajah Sarawak dari tahun 1841 sehinggalah tahun 1946 yang nanti diambil alih oleh kerajaan British. Kemudiannya, pada tahun 1963, kedua-dua Sarawak dan Sabah menerima jemputan dan setuju untuk bergabung dengan Tanah Melayu untuk membentuk Federasi Malaysia. Keputusan itu diambil atas beberapa sebab seperti kestabilan politik, kesedaran dalam keselamatan dan juga perkembangan ekonomi. Hari ini saya akan memperkenalkan beberapa etnik di Sabah. Yang pertama, etnik Suluk. Suluk ini merupakan salah satu etnik di Sabah yang mempunyai budaya unik dan tersendiri. Antaranya ialah pakaian tradisional yang dipanggil kuput. Kaum Suluk ini tertumpu di bahagian Sandakan, Tawau dan Lahad Datu. Antara tokoh yang terkenal di dalam suku kaum ini ialah Datu Mat Salleh. Datu Mat Salleh ini merupakan seorang pemimpin tempatan yang berpengaruh dan menentang British apabila British menyerang Tanah Melayu. Yang kedua iaitu kaum Bajau. Kaum Bajau merupakan kaum bumi putera kedua terbesar di negeri Sabah. Dahulunya, kegiatan utama kaum Bajau merupakan menjadi pelaut yang mahir ataupun penangkapan ikan. Selain itu, mereka juga mempunyai satu kemahiran yang tidak dapat ditandingi oleh kaum lain, iaitu menunggang kuda. Disebabkan hal ini, mereka digelar Cowboy Timur. Antara tokoh yang terkenal di dalam suku kaum ini ialah Datuk Mustafa bin Datuk Harun, iaitu Governor Sabah. Saya akan menyatakan etnik-etnik yang terdapat di Sarawak. Kini etnik yang besar terdapat di Sarawak yang berjumlah 27 etnik, manakala yang berjumlah kecil 74 etnik.
Etnik keseluruhan yang terdapat di Sarawak ialah 101 etnik. Etnik di Sarawak mempunyai pelbagai kebudayaan seperti bahasa, pemakanan dan yang lain-lain. Etnik yang terdapat di Sarawak juga boleh terdapat di lembah sungai, pesisir pantai, di laut dan juga di mana-mana yang terdapat kawasan di Sarawak. Seperti yang kita tahu, Sabah dan Sarawak mempunyai etnik yang berbeza. Contohnya, di Sabah kita mempunyai etnik seperti Kadasan Dusun, Murut, Bajau, Tidung dan banyak lagi. Manakala di Sarawak kita mempunyai etnik seperti Iban, Bidayu, Kenyah. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, mereka saling hidup harmoni dengan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita harus mengambil contoh seperti Sabah dan Sarawak. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, tetapi kita harus saling menghormati antara satu dengan lain. Kita dapat lihat, tokoh-tokoh di Sabah dan Sarawak juga berbeza. Seperti di Sabah, kita mempunyai tokoh seperti Mat Saleh dan Antonum. Manakala di Sarawak, kita mempunyai tokoh seperti Rentap yang terkenal dengan slogannya Agi Hidup Agi Nalaban, yang membawa maksud selagi hidup, selagi itu berjuang. Walaupun Sabah dan Sarawak mempunyai tokoh yang berbeza, tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama, iaitu menentang penjajah dan mengembalikan kuasa tempatan yang dirampas oleh penjajah asing. Mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka sehinggalah titisan darah yang terakhir. Kumpulan etnik di Borneo. Etnik Borneo yang berbeza menjadikan budaya Malaysia pelbagai dan berwarna-warni. Dengan mengiktiraf dan menghargai pelbagai budaya yang berkembang maju di Borneo, kita bukan sahaja meraihkan tradisi dan adat resam yang unik, tetapi juga kita mengukuhkan identiti kolektif Malaysia sebagai sebuah negara yang harmoni. Borneo memainkan peranan yang penting dalam membentuk kepelbagaian budaya di Malaysia. Kumpulan etnik Borneo berbeza yang terdapat di Borneo menyumbang secara signifikan kepada kekayaan warisan negara, memupuk rasa kebersamaan di kalangan rakyatnya dan meningkatkan kualiti unik dan istimewa budaya Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.